Tuan-tuan, jangan lupa dengan Taliban. Taliban baru saja menang Amerika. Taliban baru saja menang Amerika. Sekarang mereka mengatakan bagi ruang pada kami untuk sampai ke Palestin. Kami juga ingin mati. Tetapi masalahnya, apakah Iran membenarkan? Apakah Iraq membenarkan? Dan halanganlah Jordan. Jordan mengatakan kami tidak akan benarkan Taliban masuk. Itu yang resmi. Yang resminya, kata Raja Abdullah, kami tidak benarkan Taliban melalui negara kami. Itu yang resmi. Yang tak resmi saya tak tahu. Dan tiba-tiba Taliban sudah sampai di sepadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkanlah saya untuk sama-sama merenungi peristiwa yang menimpa umat Islam ini. Dan kita ambil iktibar dan apakah sumbangan kita benar mereka. Dalam tajuk perjuangan Palestin, kemenangan makin hampir. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Surah Al-Azim. Janganlah kamu sangka mereka yang terbunuh pada jalan Allah mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah. Mereka diberikan rezeki pada Allah. Inilah falsafah perjuangan umat Islam. Falsafah perjuangan mujahidin yang sedang berjuang di Palestin. Mereka telah dizalimi 70 tahun lebih. Mereka dibunuh, mereka dihalau keluar daripada negara mereka. Mereka dilakukan hampir setiap tahun. Dan apa yang menarik ialah di Palestin terletak Masjidil Aqsa yang menjadi masjid penuh dengan kontroversi sepanjang sejarah. Kita lihat Masjidil Aqsa sepanjang sejarah kemasukan pencerobohan Yahudi ke atas Palestin. Berkali-kali Masjid Aqsa dibakar ketika tahun 70-an, 60-an. Dan mereka cuba meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Digali pada bawah. Dan tahun lepas mereka buat jontolak untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Sebahagian berita sampai ke negara kita, sebahagian tidak sampai. Mereka mempersendak-sendakan umat Islam. Mereka telah menghalau umat Islam daripada kampung halaman mereka. Dan tahun lepas mereka menghalau penduduk Islam daripada Syekh Jarrah di kawasan Baitul Maqdis. Tiada siapa yang bela, bangsa bersatu mendengar, barangkali memberi simpati tetapi tidak pernah bertindak. Selepas ditekan selama begitu lama, pada 4 hari lepas umat Islam bertindak. Seluruh dunia heboh dan seluruh dunia ingin supaya umat Islam diambil tindakan. Sedangkan 70 tahun umat Islam ditekan, dihina, dibunuh, dihalau. Bangsa satu hanya bersidang sekali-sekala dan tidak mengeluarkan suara sebagaimana mereka keluarkan suara hari ini. Mari kita lihat peristiwa ini berlaku di sini, yaitu di penjara terbesar dunia, yaitu Gaza. Gaza ialah penjara terbesar dunia. Di sinilah orang Palestin yang sentiasa terdedah kepada ancaman Yahudi sejak sekian lama. Mereka tidak ada tempat untuk lagi. Di sebelah mereka adalah laut. Di selatan mereka Mesir yang tidak begitu mesra dengan mereka, bahkan tidak mesra langsung. Dan mereka dikelilingi oleh Yahudi. Mereka terkepung. Dan mereka tidak dapat keluar daripada kepungan ini, seolah-olah penjara yang besar. Mereka dizalimi. Puluhan tahun mereka dizalimi dan tiba-tiba sampah had yang tidak dapat ditanggung lagi. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan Israel mengisyaratkan Masjid Al-Aqsa harus diruntuh kata ini. Apabila Masjid Al-Aqsa disentuh, maka tidak ada pilihan umat Islam harus bangkit. Dan itulah yang berlaku. Berlaku pada 3-4 hari lepas dalam peristiwa Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa dan Al-Palestin bersenyum fi Israel. Kali ini berbeza dengan yang lalu. Israel sentiasa datang menyerang Palestin, tetapi kali ini sebaliknya. Buat pertama kali, sempadan mereka dirobohkan. Dan pejuang-pejuang Palestin telah memasuki, menawan pusat-pusat tentera, stesen tentera, dan membunuh serta menawan
tawanan yang ramai. Inilah yang terjadi minggu lepas ataupun dalam minggu ini. Yang apakah hubungan dengan kita umat Islam di Malaysia? Dan Perdana Menteri mereka, Ismail Haniyah, membuat satu ucapan. Dia kata, Tufan Aqsa bada. Wanu ala ma'id mal fatihil mubin. Sekarang perjuangan kita bermula, perjuangan yang luar biasa, pertahankan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa akan dirubuhkan tahun ini. Kami tiada pilihan, kami bangkit untuk pertahankan Masjid Aqsa. Dan kami diberikan janji Allah dengan kemenangan yang segera. Kemenangan yang jelas. Itu disebut oleh Ismail Haniyah pada hari permulaan masuknya Palestin ke atas bumi yang dirampas oleh Yahudi. Bumi mereka. Dan jurucakap daripada pejuang ini, Abu Ubaidah, mengatakan, Akhrijul masyarakah bitufan aqsa warkabu aduwakum walahin kabitul ankabut. Mari kita sama-sama keluar berjuang. Dan marakatina al-musamirah wa nadul la yalamu anna tajal syai'an. Perjuangan kita perjuangan yang tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah tidur. Dan musuh kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada mereka. Mereka telah melancarkan serangan jihad yang sebenarnya yang memeranjakkan dunia dalam peristiwa 4 hari lepas. Tetapi ada sebahagian kita masih tidak mengambil kira apakah yang berlaku pada saudara kita di Palestin. Mengikut Abu Ubaidah, walaupun Israel dibantu oleh negara yang besar, tetapi mereka adalah alwahin kaibatul ankabut. Mereka lemah seperti sarang laba-laba. Laba-laba menyangka sarang mereka kuat. Dan mereka keluarkan tali daripada belakang mereka, tali yang terkuat di atas semua bumi, ialah tali laba-laba. Yang dia boleh buat untuk bullet ataupun bulletproof. Tentera Amerika menggunakan sarang laba-laba untuk buat bulletproof. Tetapi hakikatnya rumah laba-laba lah rumah yang paling lemah. Dan Amerika menyangka mereka lah seperti rumah laba-laba. Dan musuh kita, kata Abu Ubaidah, ialah seperti sarang laba-laba. Mereka sangka mereka kuat, tetapi bagi kita rumah yang tidak ada sebarang perlindungan. Perlindungan daripada Allah tidak ada. Mereka lah rumah yang kucak-kacir, yang tidak ada keamanan. Mereka tidak berpegang kepada akidah. Dan itulah rumah walaupun tentera besar, tetapi mereka hakikatlah rumah yang lemah. Ihtilal sayusabil bizuhul min tabadi amri hatta fan aqsa. Dan penceroboh atau penjajah Yahudi akan merasakan apakah yang akan kita kenakan dalam operasi Tufan Aqsa. Tapi sayang kita lihat ada akhbar kita menterjemahkan Tufan Aqsa ini sebagai banjir. Aqsa jauh sama sekali. Dalam bahasa Inggeris pula mereka sebut flood. Aqsa jauh sama sekali. Tufan ialah typhoon. Typhoon Aqsa itu terjemahan dalam bahasa Inggeris. Tapi mereka ingin rendahkan, mereka sebut banjir Aqsa. Termasuklah akhbar-akhbar Malaysia. Dan sekali-sekala ada stesen radio, televisyen juga mengatakan banjir Al-Aqsa sebenarnya typhoon, Aqsa typhoon, iaitu satu badai yang melanda. Sebab kali ini perjuanganlah nekat, hidup atau mati. Itulah yang digambarkan oleh pejuang-pejuang yang sedang berjuang. Tuan-tuan, ini seorang bekas pemimpin Mujahidin. Dia mengatakan betapa lama kita dijajah, betapa lama kita dizalimi, kita dihalau daripada kampung halaman kita. Tetapi yang paling penting ialah Masjidil Haram, Masjid Aqsa, yang menjadi masjid kiblat kita yang pertama. Kiblat kita yang awal, masjid Islam ketiga paling suci selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan mereka telah mengadakan berbagai-bagai kezaliman pada kita. Bila kita masuk untuk solat, kita solat di mucung ataupun di hujung setapan mereka. Dan kita tidak pernah aman untuk masuk ke masjid kita. Dan sekarang tiba masanya kita membela masjid kita. Apa orang nak kata, katakanlah. Dan inilah hidup atau mati perjuangan yang harus disokong oleh seluruh umat Islam. Itulah yang diucapkan oleh bekas pemimpin Mujahidin. Dan ini juga untuk beri amaran kepada negara Arab yang sangat intim dengan Yahudi. Ingat Saudi, kamu sedang merangka normalisasi dengan Saudi.
UAE juga sudah mengadakan normalisasi mengiktiraf Yahudi. Sudan yang dalam proses. Oman yang sudah mengiktiraf ataupun normalisasi dengan Yahudi. Kemudian kami mengadakan ijtihad ini untuk memberikan kamu bahawa kekuatan yang kamu sangka pada Yahudi, pada Amerika di belakangnya, ialah seperti rumah laba-laba. Inilah maksud daripada perjuangan kami mengikut pejuang-pejuang Palestin, tuan-tuan yang hormati. Dan kita lihat semakin banyak negara umat Islam yang bersama dengan Yahudi, tidak bersama dengan Palestin. Mulut mereka menyebut tentang Palestin barangkali. Banyak negara umat Islam yang bersempati dengan Palestin, tetapi pada masa sama mereka mengikatkan perjanjian normalisasi dengan Yahudi. Itulah nasib umat Islam, tuan-tuan. Mereka berpura-pura, dan apabila kita lihat serangan ini dilakukan, apakah statement yang dikeluarkan oleh Raja Saudi, sedangkan mereka jelas bahawa mereka sedang mendukung Yahudi, dan mereka mengeluarkan statement seolah-olah bersama kita umat Islam. Dalam konteks ini, kita ingat Brigade Al-Qassam yang ditubuhkan atas nama Izzuddin Al-Qassam. Perjuangan apabila Palestin telah dimasuki oleh tentera Ahzab moden, iaitu British, Perancis, Amerika mengambil tanah Palestin dan diserahkan kepada Yahudi secara percuma. Diserahkan kepada keluarga Rothschild. Dan Palestin telah dijual sebenarnya. Dan di sisi mereka, Palestin ini sudah bertukar menjadi Israel. Tidak ada lagi Palestin. Dan di atas perjuangan inilah, bekas pejuang yang disebut dengan Syekh Izzuddin Al-Qassam inilah, Mujahidin telah menubuhkan satu brigade tentera Al-Qassam yang ditubuhkan. Mereka keluar berjuang untuk mati. Mereka berjuang untuk syahid. Menentang tentera besar yang berjuang untuk hidup. Tentera yang berjuang untuk hidup tidak mungkin dapat mengalahkan tentera kecil yang berjuang untuk mati. Mereka keluar untuk mati. Sedangkan mereka berjuang untuk hidup, dan yang berjuang untuk hidup tidak dapat mengalahkan yang berjuang untuk mati. Itulah yang dapat kita buat kesimpulan dalam perjuangan ini. Dan dia sangat ditakuti oleh Israel, walaupun mereka tentera besar, tapi hati mereka sangat pengecut. Dan tuan-tuan, kita lihat 4 ataupun 7 bulan Oktober lepas, 4 hari lepas, 3 hari lepas. Perjuangan dimulakan daripada 3 arah. Udara, laut dan daratan. Dilakukan serentak. Dan rupa-rupanya Israel tidak bersedia, ataupun buat-buat tidak bersedia. Apa yang berlaku ialah di luar daripada apa yang digambarkan. Dalam di sini dikatakan bahawa apakah sebenarnya motif kami melakukan serangan ini, kata Perdana Menteri Israel. Ismail Haniyah mengatakan bahawa kami mendapat berita bahawa Masjid Al-Aqsa akan dirobohkan bulan ini. Mereka ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa bertahun-tahun lepas. Bermula pada tahun 1970-an. Mereka ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa, tetapi tertangguh. Mereka membakar Masjid Al-Aqsa berkali-kali, tetapi Masjid Al-Aqsa masih tegak. Dan tiba masanya 2 tahun lepas sebelum Covid, yang sepatutnya Masjid Al-Aqsa diruntuhkan, tak jadi runtuh. Mereka membawa jentolak yang besar, gergasi jentolak yang akan menarik kubah Masjid Al-Aqsa, tapi tidak berlaku. Mereka menggali daripada bawah. Masjid Al-Aqsa digali daripada bawah supaya runtuh, dan untuk mereka justifikan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, tetapi tidak berlaku. Maka tarikh terakhir ialah tahun ini. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan tahun ini. Ada 3-4 bulan lagi. Dan kami isytiharkan jihad, pertahankan Masjid Al-Aqsa, dan kami namakan Tufan Al-Aqsa, maksudnya pertahankan, badai pertahankan Masjid Al-Aqsa. Itu disebutkan oleh Perdana Menteri mereka sebelum serangan ini dilakukan. Melalui udara, 5,000 roket dihantar ke seluruh kawasan tanah yang dijajah. Tanah Palestin yang dijajah, yang bernama Israel sekarang, dibedil dengan roket 5,000. Rupa-rupanya kekuatan Iron Dome yang sangat dibanggakan oleh Amerika dan Barat tidak dapat menangkis. Mereka telah mengkaji bertahun-tahun apakah kelemahan Iron Dome, iaitu sistem pertahanan Israel, yang digunakan oleh mereka sebagai pertahanan terbaik kononnya.
Rupa-rupanya banyak kelemahan. Bila 5,000 roket dihantar serentak, Iron Dome tidak dapat membuat keputusan dan mereka membiarkan roket jatuh sebab Iron Dome tidak dapat keputusan sebab terlalu banyak untuk digunakan untuk program Iron Dome ini. Dia ambil kalau satu-satu peluru dia lepaskan, dia dapat buat boleh lintas, tetapi kalau banyak sekali dia tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya Tel Aviv hancur. Inilah yang berlaku 3-4 hari lepas. Dan inilah dapat disaksikan dukhan ataupun asap peperangan ini dapat dilihat daripada jauh. Dan hari Sabtu lepas ialah hari perhitungan. Hari perhitungan terakhir. Sebab Yahudi Israel tidak faham bahasa manusia. Kita berikan bahasa yang mereka fahami. Itu bahasa jihad. Itulah yang harus mereka faham. Sebab kita berikan amaran berkali-kali. Jangan sentuh Masjid Al-Aqsa. Dan mereka telah menceroboh Masjid Al-Aqsa berkali-kali. Dalam masa 3 tahun terakhir, mereka menceroboh setiap kali kita merayakan hari raya Aidilfitri ataupun Adha. Mereka menceroboh. Diberi orang berkali-kali dan mereka persenda-sendakan. Yahudi yang persenda-sendakan apabila kita beri amaran tentang Masjid Al-Aqsa. Sebab Masjid Al-Aqsa inilah bukan hanya kepunyaan Palestin, kepunyaan umat Islam. Mereka persenda-sendakan. Dan tarikh 4-7 Oktober telah berlakulah serangan yang tidak pernah disangkakan. Hancur. Tel Aviv tak pernah merasakan seperti ini. Yang merasakan seperti ini ialah Gaza. Yang setiap tahun, setiap bulan menerima nasib sebagaimana mereka terima sekarang. Banyak perbincangan di sebalik perkara ini. Tetapi kita lihat apa yang zahir dulu. Yang zahirnya ialah mereka telah ramai yang tewas, ramai yang mati. Sama ada tentera ataupun orang awam. Peluru tidak mengenali sesiapa. Dan akibatnya masyarakat terkorban. Tentera terkorban. Mula-mula sekali mereka mengatakan bahawa 35 Israel ditangkap. Sama ada dia adalah tentera ataupun orang awam. Pagi yang pertama yang diumumkan ialah 22 orang mati. 500 yang cedera. Itu hari pertama. Tetapi angka ini tidak tetap di situ. Segera berubah pada hari berikutnya. Dan itulah yang kemudiannya Israel mengisytiharkan peperangan. Peperangan diisytiharkan oleh Israel terhadap Palestin. Peristiwa serangan Palestin ke atas Israel berlaku pada 10 ataupun 7 bulan Oktober dan kita ada 10 hari bulan. 5,000 roket dihantar ke Israel yang menyebabkan kematian dan juga kecederaan yang banyak. Yang biasanya dialami oleh orang Palestin tetapi kali ini giliran orang Yahudi Israel pula merasakan. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa kenderaan telah rosak, rumah telah runtuh sebagaimana yang dialami oleh orang Palestin sebelum ini. Pada mulanya mereka mengeluarkan statistik 22 orang Yahudi mati dan 35 orang ditawan sebagai tawanan perang. Kemudian Israel mengisahkan perang ke atas Palestin. Dan inilah gambaran daripada televisyen Yahudi menggambarkan kemusnahan pertama kali yang mereka alami sebagai ini. Sebelum ini apabila jatuh skat ataupun roket pada Palestin tidak membahayakan. Tetapi kali ini benar-benar membahayakan. Dan mereka daripada sumber Yahudi, mereka mengatakan kematian berlaku sebanyak 250 orang. Dan sekarang menyebabkan juga 1,100 mereka yang tercedera. Dan hospital mereka sibuk. Lapangan terbang mereka sibuk sebab orang Israel ingin keluar ke negara asal mereka. Mereka akan kembali ke Poland, mereka akan kembali ke Amerika. Rupa-rupanya mereka hanya duduk sementara di Israel. Dan menariknya ialah yang ditangkap ialah sebahagian orang mereka. Sebahagian orang Turki, cukup malam. Di antara yang ditangkap ini, apabila mereka sebut nama mereka, ialah Hasan Oglu. Hasan Oglu ini nama orang Turki. Bagaimanakah orang Turki boleh menjadi tentera Yahudi? Itu saya tak dapat jawab. 4 orang tentera besar yang ditangkap, semuanya orang Turki. Tetapi rakyat Israel. Ini perlu kita bedah kemudian. Dalam konteks ini kita lihat,
Mereka membincangkan kenapakah Iron Dome tidak berfungsi. Apakah benar-benar tidak berfungsi ataupun memang dibuat untuk tidak berfungsi? Itu persoalan. Sebab apa yang berlaku seolah-olah Iron Dome tidak ada peranan. Tidak meningkat kedatangan roket yang banyak bertalu-talu. Apakah Iron Dome tidak berfungsi ataupun tidak di luar daripada batasan fungsinya. Israel declare war ke atas Palestin. Dan apakah sikap dunia kepada peristiwa ini? Kita lihat sekali lagi bagaimanakah peristiwa yang berlaku. Satu melalui roket udara, satu lagi daripada laut. Dan mereka menjadi penyelam yang sangat berani. Mereka menyelam dengan bot ataupun dengan alat lain dan mereka muncul di Askalon. Dan mereka menghancurkan kem tentera. Sebahagian mereka syahid di laut. Mereka sangat ditakuti. Inilah yang sangat ditakuti. Mereka tiba-tiba muncul di tepi pelabuhan Israel. Mereka ialah tentera yang ingin syahid. Bila mereka keluar daripada rumah mereka, mereka telah menganggap diri mereka telah syahid. Itulah perjuangan yang ditakuti. Dan kita lihat satu lagi fenomena yang tak pernah kita lihat barangkali, ialah glider, dipanggil para glider. Digunakan oleh tentera mujahidin ini untuk melepasi sempadan dan mereka berkumpul dan mereka bersama dengan penyelam tadi dan mereka menawan satu demi satu kem tentera, termasuklah komander mereka yang menjadi komander di tempat tersebut, satu persatu diatasi. Mereka juga merampas kereta kebal yang sangat-sangat ditakuti. Kereta kebal ini tidak ada lawannya, Merkava, yang tidak ada lawannya, tetapi tidak dapat menghalang daripada dikuasai oleh Mujahidin yang berlaku pada hari pertama. Sempadan pagar besi di antara Gaza dengan Israel telah dirubuh. John Talak telah merubuhkan. Dan mereka terus dengan motosikal, dengan kenderaan four-wheel drive dan berjalan kaki. Subhanallah. Mereka sangat berani. Mereka bertakbir dan mereka ingin mati. Mereka ingin syahid. Ini yang tak dapat ditentang oleh tentera yang ingin hidup. Tentera yang ingin hidup lari bertepayaran, meninggalkan kem mereka. Sebahagian mereka ditangkap. Komander mereka ditangkap dengan suara dalam. Lari tercecit-cecit. Rupa-rupanya tentera pesawat ini penakut. Tentera yang penakut dan para mujahidin yang datang ialah untuk mati. Tuan-tuan, kita lihat pagar yang telah menjadi sempadan selama 70 tahun dirobohkan dan kami pijak bumi kami kembali. Dan mereka, orang awam juga bersama dengan tentera, kami pijak kembali bumi kami yang dirampas 70 tahun lepas. Mereka pegang pasirnya, ini bumi kami. Dan Alhamdulillah hari ini kami dapat pijak kembali bumi kami. Kami dibom di dalam Gaza sekian lama. Sekarang kami bebas daripada pagar yang menutup kami. Dan ini gambar orang awam, orang Palestin yang bergembira dan mereka merampas segala kenderaan ataupun kereta tentera dan kereta awam yang digunakan untuk meneruskan perjuangan mereka. Inilah di antara detik-detik daripada sumber umat Islam. Mereka mengatakan jumlah yang ditawan bertambah 30. Yang ditangkap dan dibawa sama ada ditahan di bumi bernama Israel ataupun dibawa ke Gaza. Dan total dibaca bagaimanakah mereka dapat menguasai perkara ini dalam masa yang sangat singkat. Dan ada yang selfie menunjukkan bahawa mereka telah menguasai sepenuhnya. Kalau selfie tempat peperangan, tuan-tuan, menggambarkan mereka kuasai sepenuhnya. Dan Israel, apatah Yahudi yang berselindung di kem tentera mereka telah dibedil ataupun ditangkap ataupun yang mati bergelimpangan. Sangat ramai. Antara yang ditangkap ialah komander mereka. Komander Israel yang bernama General Nimrod Aloni. Sangat terkenal merancang peperangan. Dan ditangkap hidup-hidup. Dan terlihat dalam video yang dikeluarkan, dia keluar dengan seluar pendek. Kemudian dengan seluar dalam. Betapa hinanya. Dan ditangkap dan dibawa, ditahan sebagai tahanan perang.
Dan ini akan ada kuasa bagi dengan tentera Israel sebab Israel telah menahan umat Islam yang ramai dalam tentera mereka. Di antara tujuan mereka ialah untuk pergi ke penjara dan membebaskan umat Islam yang ditahan oleh Israel sejak sekian lama. Dan apabila ada komander ini, tuan-tuan, komander yang ditahan maksudnya dalam perang tactically kalah. Saya tanya tentera kita, kalaulah komander kita, ketua perang kita ditangkap, maksudnya tactically kita kalah. Dan mereka rupanya banyak komander. Satu komander telah ditangkap, kemudian 3 komander besar mereka ditangkap kemudian. Tuan-tuan lihat dalam video menunjukkan bahawa perancang-perancang perang Yahudi ditangkap seorang perseorang. Yang sekurang-kurangnya 3 orang ditangkap. Dan mereka lah komander tentera yang merancang peperangan. Inilah kejayaan yang tak pernah dialami oleh mereka. Dan mereka menembak mati ketua komander yang bertugas untuk multidimensional unit. Nama Colonel Roy Levy. Ditembak mati dalam pertempuran ini. Komander ditangkap dan sekurangnya 4 komander ditangkap. Seorang komander ditembak mati dan Israel kehilangan banyak tentera yang berkaliber. Dan ini juga ketua Regional Council nama Ophir Livingstone juga ditembak mati. Satu persatu ditayangkan dalam televisyen. Dan ini juga ketua mereka, Colonel Jonathan Steinberg, terkorban dibunuh oleh para mujahidin berdepan. Rupa-rupanya mereka penakut. Mereka ditembak dari belakang. Maksudnya mereka lari. Dan bukan seorang, bukan 3, beratus yang mati. Ini Kapten Shalom Zaban dan seorang ketua tentera yang muda lagi. Dan televisyen pasti mengeluarkan saudara nama yang mati. Tuan-tuan lihat dan MX, nama saudara yang mati. Satu persatu yang mati. Supaya orang Yahudi tahu ini tentera mereka telah mati satu persatu. Ini yang dikeluarkan. Saya ambil sebahagian nama mereka yang telah terkorban dalam perjuangan dengan Palestin. Dan disiarkan gambar sebahagian daripada tentera mereka. Sama ada ketua tentera ataupun tentera biasa. Mereka yang terlibat dengan tentera dipamerkan. Dan 3 tentera yang komander tadi saya cari dalam akhbar tidak ada. Cuma ada dalam akhbar ataupun dalam video bahasa Arab. Yang dalam bahasa Inggeris tidak ada. Mereka sudah padamkan. Dan tuan-tuan, ini senarai lagi. Saya sengaja ambil senarai mereka yang terkorban. Yang dibunuh oleh tentera mujahidin. Senarai mereka sangat banyak. Dan rank mereka, pangkat mereka disediakan. Mereka pangkat-pangkat yang tinggi, tuan-tuan. Komander Rahat Station antaranya. Komander Rajef Shalom Station, dia adalah komander-komander yang mati. Dan dikatakan separuh daripada tentera udara mereka telah terkorban. Bukan main-main. Dan mereka mengatakan bahawa korban Yahudi yang berlaku hari ini, yang kedua selepas peristiwa yang berlaku ketika zaman Hitler, pembunuhan ramai-ramai yang dilakukan oleh Hitler terhadap Yahudi, ini kedua dahsyatnya. Dan apakah yang sebenarnya di belakang peristiwa ini? Ini setara lain. Dan pangkat-pangkat mereka sengaja saya letakkan di situ untuk kita sama-sama menyaksikan siapakah mereka dan apakah peranan mereka dalam untuk menghancurkan umat Islam di Palestin selama puluhan tahun. Tuan-tuan, dalam radio ataupun dalam televisyen, dalam statistik Yahudi, mereka mengatakan 600 daripada tentera kita meninggal. 600 tentera Israel meninggal dunia, yang mati dibunuh. Ini yang resmi, yang tak resmi lebih ramai. Dan yang luka, yang cedera seramai 2048. Ini dikeluarkan hari pertama. Pada 8 hari bulan 10, pada hari kedua. Mereka keluarkan senarai bahawa 600 dan Palestin hanya mengisahkan 200 yang dibunuh. Tetapi yang dikeluarkan oleh televisyen Israel seramai 600 mereka terkorban. Dan yang tercedera juga ada kemungkinan juga masuk dalam statistik yang terbunuh. Dan inilah satu perkara yang tidak diduga sama sekali.
kita lihat ke manakah yang dapat dicapai oleh tentera Mujahidin. Mereka telah masuk kawasan biru, tuan-tuan. Cuba tengok kawasan biru. Gaza satu kawasan yang kecil. Tetapi mereka masuk 3-4 kali lebih luas daripada asalnya. Ini bumi mereka asal. Dan sekarang mereka setelah kuasai sampai di situ, ini 2 hari lepas. Hari ini barangkali lebih bertambah lagi. Dan untuk sampai ke West Bank, hanya 10 km lagi semalam. Dan sekiranya Gaza bercantum dengan West Bank, maka 2 bahagian Israel terpisah. Dan apakah yang berlaku ini? Barangkali tuan-tuan lebih tahu. Berita saya tak baca petang tadi. Tetapi inilah berita semalam. Umat Islam telah menguasai, katanya, lebih 3 kali luas daripada bumi asal Gaza. Orang Malaysia sebut Gaza. Sebutan autonomnya Gaza. Tempat kelahiran Imam Syafi'i. Inilah Gaza. Dan orang Malaysia tak boleh sebut Ga, dia sebut Ga. Tuan-tuan yang semati. Inilah yang mereka isytiharkan perang. Dan mereka mengatakan, Netanyahu mengatakan, ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Israel. Amaliyah awal mazbuqah di tarikh Israel. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Israel sama sekali. Saya banyak merujuk dalam berita Arab. Saya tak percaya dalam berita Inggeris. Tuan-tuan yang semati. Israel menerima bahan yang besar daripada roket di kawasan Syarqiyah Gaza, di bahagian utara Gaza. Ini gambaran yang dikeluarkan dalam televisyen Yahudi. Dalam marsal ini Yahudi punya. Dan dia mengatakan kapal terbang mereka telah musnah dalam serangan tersebut. Dan ini dibalas oleh Yahudi. Israel membalas ke Palestin selepas mereka menerima bahan daripada pejuang. Dan saya dipahamkan ini masjid Malaysia. Malaysia yang bina untuk orang Palestin telah hancur. Sama ada benar atau tidak, wallahualam, tapi saya dipahamkan demikian. Dan Palestin juga mengeluarkan statistik mereka pada hari pertama ataupun hari kedua, 232 syahid dan 1,697 yang tercedera. Ini hari yang kedua. Barangkali yang ketiga lebih ramai. Dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Palestin. Dan mereka juga mengatakan 1,200 kematian, casualty. Dalam peperangan ini, di antara Palestin dan juga Israel, jumlah 1,200 kematian. Tuan-tuan, Biden. Dalam bahasa Arab, saya tak percaya dalam bahasa Inggeris. Biden mengatakan, kami hidup mati dengan Israel. Hidup kami bersama dengan Israel. Baru kita tahu. Rupa-rupanya, ramai tentera yang dibunuh, ditangkap, ialah orang Amerika. Yang tinggal di Israel, orang Amerika. Dan itulah yang berlaku. Biden segera mengatakan Israel lah teman yang sejati. Amerika segera menghantar kapal laut, kapal perang mereka untuk masuk ke kawasan peperangan, untuk menghancurkan Palestin. Kata pejuang-pejuang, kami bersedia untuk mati. Kami bersedia untuk mati. Sebesar mana kapal yang dibawa oleh Amerika, kami bersedia untuk syahid. Ini jawapan yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang beriman, tuan-tuan. Dan apakah mereka boleh masuk dengan sempurna? Apakah tidak ada rival mereka lain di antara Iran, China, Rusia? Dan kita jangkakan peperangan besar berlaku di lautan. Walzubillah. Dan tuan-tuan, kita lihat ini Yahudi utama yang menjadi pengurusi di White House juga condemn Hamas buat pertama kali. Ketika Yahudi membedil Palestin, mereka tak pernah condemn. Tetapi sekarang mereka condemn secara terbuka. Ini ketua Yahudi, tuan. Dia adalah ketua White House, rumah White House. Jurucakap yang resmi bagi White House ialah Sullivan, Yahudi tulen. Tuan-tuan yang semati. Ini ialah pemimpin Eropah. Kesatuan Eropah juga mengatakan demikian. Dan dia mengatakan bahawa Israel berhak untuk menghancurkan Palestin hari ini. Tengok, mereka bersatu, tuan.
Ketika Israel membedil, mereka tidak bercakap. Dan sekarang mereka mengatakan ini adalah hak Israel untuk hancurkan seluruh Palestin. Apakah itu matlamat mereka? Dan tuan-tuan yang hormati, ini Setiausaha Agung Bahasa Bersatu, dia mengatakan kami faham orang Palestin dizalimi. Tetapi itu tidak bermakna mereka berhak untuk menyerang Israel. Kami faham orang Palestin dibunuh ribuan jutaan oleh Yahudi, tapi itu bukan hak, bukan alasan untuk mereka menyerang Israel. Tengok, suara mereka sama. Suara mereka sama. Dan kita lihat, hari ini intelijen mereka berbincang, Mossad berbincang, mengatakan kenapakah intelijen mereka tidak dapat detect, atau mereka yang rancangkan. Mereka mengatakan kenapa intelijen Yahudi yang paling canggih tidak dapat detect serangan ini. Dan siapakah yang memberikan senjata yang tak pernah dijangkakan digunakan oleh Hamas? Yang digunakan RPG yang penangkis kapal terbang ini, sepatutnya berada di Ukraine. Memang hak Ukraine. Tiba-tiba berada di tangan Hamas. Bagaimanakah ini berlaku? Mereka mencari sebab. Mereka mencari sebab dan mereka buat analisis. Bagaimanakah senjata canggih yang dihantar ke Ukraine sekarang berada di Palestin? Itu yang mereka tak boleh jawab. Dan mereka cuba buat tekaan. Ini RPG. Bukan yang game tu kan. Yang digunakan oleh semalam. Yang digunakan untuk tembak. Tuan tengok, dia tembak helikopter macam tembak burung. Ini sepatutnya berada di Ukraine. Tak pernah mereka sangka boleh ada di Gaza. Macam manakah boleh sampai di sini? Macam manakah boleh sampai di Ukraine, disampaikan di Palestin? Mereka sekarang tuduh kawan mereka, Zelensky. Zelensky ini bersama kita, iaitu bersama Yahudi, atau bersama musuh kita. Sebab senjata ini sampai ke tangan dia. Confirm. Tiba-tiba senjata sampai berada di tangan Palestin. Mereka sekarang attack Zelensky. Zelensky dilantik oleh Yahudi. Dia hanyalah 1% orang Yahudi di Ukraine, tetapi dia menang dengan rasuah terbesar dalam sejarah dunia. Dilakukan oleh Amerika, CIA dan juga oleh Mossad. Mossad lah yang mengangkatnya jadi presiden Ukraine. Tujuan untuk masuk ke Rusia. Tiba-tiba ini berlaku. Dan mereka buat analisis hari ini. Ini analisis mereka, bukan analisis saya. Mereka mengatakan Zelensky kecewa dengan Israel. Ini bumi Ukraine. Hancur. Dibedil oleh Rusia. Hancur. Tidak ada satu pun kesan kehidupan di bumi yang bernama tempat Mariupol. Semua menjadi hancur. Zelensky minta bantuan Israel secara langsung, tapi Israel tidak berani untuk berdepan dengan Rusia. Sekarang rasakan Yahudi. Kita hantar senjata yang kamu hantar, kita hantar ke Hamas. Itu analisis, bukan yang sebenarnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka mengatakan Zelensky lah yang bertanggungjawab membawa senjata ke Palestin. Kita tak tahu apakah benar atau tidak. Itulah yang mereka sedang bincang. Sebab kalau Ukraine telah hancur, biar Israel juga hancur seperti ini. Dan tuan-tuan, Iran memang musuh Yahudi luarannya. Dalaman hanya Allah tahu. Jangan tanya saya. Dan dia mengatakan kami akan bersama dengan Palestin. Kami akan bersama dengan Tufan Aqsa. Ini semua berita dalam bahasa Arab. Saya tak tengok dalam bahasa Inggeris. Saya takut sangat berita bahasa Inggeris. Dan sekali-sekala saya tengok apa yang berlaku dalam bahasa Inggeris. Hezbollah mengatakan kami akan bersama dengan Hamas. Kami ada agenda kami sebab kami ada pertikaian dengan Israel tentang Bukit Golan. Bukit Golan yang disebut dalam hadis tempat peperangan terakhir manusia sebelum kiamat. Ditawan oleh Yahudi. Dan dia adalah kepunyaan kepada Lebanon. Lebanon berkali-kali ingin mengambil kembali Bukit Golan, tetapi tidak berjaya. Dan kali ini barangkali peluang yang terbuka. Itu sebab Hizbullah mengatakan kami bersama dengan
Palestin untuk menentang Israel. Arab Saudi, ingat, Arab Saudi akan mengadakan normalisasi dengan Israel. Ini negara yang sangat rapat dengan Israel. Tapi berpura-pura bercakap, tuan-tuan boleh baca statement dia. Tuan-tuan boleh baca statement dia yang tidak sama dengan apa yang berlaku sebenarnya. Dan kita lihat juga Erdogan juga memberikan komen yang saya tak ingin sebut di sini. Tuan-tuan lihat apakah Erdogan sebut? Erdogan bertemu dengan Perdana Menteri Israel sebelum perkara ini berlaku. Mereka bertemu di Bangsa Bersatu. Erdogan sangat mesra dengan Perdana Menteri Israel sebelum kejadian ini berlaku. Saya serah kepada tuan untuk melihat lebih dekat. Dan kita umat Islam, marilah kita mengisut doa untuk kebaikan umat Islam seluruhnya. Bukan saja di Palestin yang sedang berlaku perjuangan mereka, dan lebih lagi Masjid Al-Aqsa yang sedang dirancang untuk diruntuhkan tahun ini. Dan sebahagian kita juga bersolat hajat malam tadi. Dan ada juga Raja Melayu yang mengajak supaya kita bersolat hajat, supaya sama-sama mendoakan kebaikan umat Islam di Palestin. Mereka diburu, dizolimi begitu lama, sekarang mereka kembali untuk bertindak di atas kezaliman yang mereka hadapi. Hizbullah telah masuk ke Palestin. Telah masuk ke Palestin. Bagaimanakah mereka masuk? Mereka bersepadan dengan Palestin. Dan tuan-tuan, cuba tengok. Sheba Farms ini ialah kawasan dipertikaikan. Bukit Golan yang dirampas daripada Lebanon, diambil oleh Israel dengan bantuan Amerika. Dalam hadis di sinilah tempat pertempuran kita terakhir. Dan disebut sebagai tempat itulah tempat peperangan terakhir. Di situ ada padang yang sangat luas. Dan kita boleh lihat sekarang di situ tempat yang disebut oleh Rasulullah itu namanya Dabiq. Dan duduk yang tidak jauh daripada situ. Apakah di situ akan berlaku ataupun di sebelah-sebelahnya, di Syria ataupun di mana tempat, hanya Allah tahu. Tuan-tuan, jangan lupa dengan Taliban. Taliban baru saja menang Amerika. Taliban baru saja menang Amerika. Sekarang mereka mengatakan bagi ruang pada kami untuk sampai ke Palestin. Kami juga ingin mati. Tetapi masalahnya apakah Iran membenarkan? Apakah Iraq membenarkan? Dan halanganlah Jordan. Jordan mengatakan kami tidak akan benarkan Taliban masuk. Itu yang resmi. Yang resminya kata Raja Abdullah, kami tidak benarkan Taliban melalui negara kami. Itu yang resmi. Yang tak resmi saya tak tahu. Dan tiba-tiba Taliban sudah sampai di sepadan. Tuan-tuan, ini Taliban mereka baru saja berjuang. Mereka kasut pun ada tidak ada. Mereka mengalahkan superpower. Dan kita lihat kumpulan ini sedang menuju ke sempadan Palestin. Topan Al-Aqsa. Inilah yang terjemahkan sebagai flood. Jauh sama sekali. Kalau nak sebut badai pun boleh. Typhoon, tepat. Taufan ini bahasa Arab. Dibawa ke bahasa Inggeris jadi typhoon. Tuan-tuan, mari kita lihat. Yang disebut oleh Palestin ialah sebab mereka pertahankan Masjid Al-Aqsa. Kalau setakat umat Islam dibunuh di Gaza barangkali belum melakukan ini. Tetapi kami pertahankan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tidak ada kompromi. Dan kita lihat negara Arab sedang bersatu untuk memberikan ketirafan kepada Israel untuk normalisasi Islam mereka. Oman, UAE, Saudi Arabia belum lagi. Dan negara di bawah termasuklah Morocco sudah memberikan kesetiaan. Sudan, negara Arab bersama Yahudi bukan bersama Palestin. Kerajaan Arab Saudi pernah mengeluarkan haram untuk menolong Palestin. Mufti dia, Abdul Aziz Bas, memberi fatwa haram untuk menolong pejuang Palestin. Kita lihat tuan-tuan, itu yang sebenarnya. Kalau ada statement yang bersama kita, kita harus berhati-hati. Sebab mereka sedang bersatu untuk mengiktiraf Israel. Dalam konteks ini, apakah yang menyebabkan serangan ini berlaku? Perdana Menteri Israel tanpa segan silu membawa peta Timur Tengah yang baru, tidak ada Palestin lagi. Ini semuanya Israel. Yang biru itu Israel. Dia beritahu bahawa Palestin tidak ada lagi. Palestin harus dihapuskan. Disokong oleh bangsa bersatu.
Dan inilah menimbulkan semangat yang tidak ada taranya. Palestine has disappeared. Tidak ada lagi Palestin. Tuan-tuan lihat dalam Google sekarang, tengok Google, tekan Palestine. You mean Israel? Do you mean Israel? Dia tulis. Semua kawasan ini Israel, tidak ada lagi Palestin. Dengan bangga dia mengisytiharkan demikian. Dan tuan-tuan, pohon yang ditanam oleh orang Palestin, sama ada di Jerusalem atau Bethlehem ataupun di Gaza, dihancur oleh mereka sejak begitu lama. Pokok zaitun menjadi musuh kepada Yahudi. Pokok zaitun yang menjadi simbol kepada Palestin dirobohkan oleh mereka. Dihancurkan oleh mereka. Umat Islam bersolat di Masjid Al-Aqsa, orang tua-tua satu masa dulu, bersolat di hujung senapang Palestin, di hujung senapang Yahudi. Ini ialah suasana yang berlaku selama 70 tahun. Tak ada siapa yang simpati. Yang simpati berkali rakyat Malaysia. Rakyat Indonesia. Rakyat Brunei berkali yang simpati. Dan itulah suasana yang mereka hadapi. Sebelum berlaku ini, mereka membunuh 10 orang Palestin dan orang tua, orang yang tidak berdaya di West Bank, dibunuh dan dunia senyap. Mereka membunuh dan dunia hanyalah bersimpati. Bangsa bersatu tidak mengatakan apa-apa. Masjid Al-Aqsa diceroboh pada tahun 2021 ketika kita zaman Covid. Ketika kita Covid, umat Islam bersama di Masjid Al-Aqsa, mereka menceroboh di Masjid Al-Aqsa pada 10 Mei 2021, hari raya puasa kita. Hari raya puasa kita, hari raya haji kita, mereka pilih tajuk itu untuk menceroboh setiap tahun. Lepas menceroboh, mereka ceroboh. Lepas ceroboh, mereka hancurkan Gaza. Dan inilah pada tahun-tahun yang kemudian, mereka menghalau umat Islam daripada Syekh Jarrah. Dan kita lihat mereka telah mengeluarkan umat Islam daripada kampung halaman mereka. Dan mereka telah menceroboh Masjid Al-Aqsa sekali lagi. Mereka melepaskan gas beracun dan juga ini suasana pada tahun lepas. Ketika kita sedang bersolat, menunaikan solat Adha, mereka masuk menceroboh ke dalam masjid. Dan dunia senyap. Dan tuan-tuan, kita lihat tahun 2022, Masjid Al-Aqsa telah diserang oleh mereka. Walaupun tidak ada laporan kematian, tetapi 150 orang tercedera dengan senjata mereka, dengan gas pemberi mata yang mereka lepaskan dalam masjid. Ini yang terbaru. Ketika umat Islam sedang bersujud dalam bulan puasa lepas, mereka sedang bersujud dengan bersedia, dengan senapang. Dan mereka tidak pernah hormati orang sedang beribadat. Dunia tidak bersifati dengan kita. Dan itulah di antara rintitan bagaimanakah peristiwa ini berlaku. Tengok mereka telah melakukan pada orang tua, orang yang sedang beribadat di West Bank ataupun di sempadan ataupun di dinding barat Jerusalem. Dan mereka telah kuasai bahagian timur. Mari kita lihat Masjid Al-Aqsa. Ini ialah Haram Al-Aqsa. Yang terletak Masjid Al-Aqsa yang bumbung hitam dan Kubah Sahra yang warna kuning. Di antaranya ada Masjid Burak dan ada lapangan Marwan yang selalu tempat kita solat ketika kita ke sana. Dan ada ratapan, dinding ratapan atau wailing wall yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Mereka ingin musnahkan seluruh ini dan mereka ingin membina satu bangunan baru yang mereka sebut sebagai temple atau Solomon Temple. Mereka menggali pada bawah. Tujuannya supaya runtuh dan untuk justifikan mereka untuk tidak lagi digunakan sebagai Masjid Al-Aqsa. Dan tuan-tuan, ini di bawah Masjid Al-Aqsa. Mereka gali 16 meter di bawah supaya Masjid Al-Aqsa pecah dan memang pecah, sudah pecah. Wanita ini menunjukkan bahawa masjid di bawah Masjid Al-Aqsa telah runtuh, telah pecah dan menunggu masa untuk ganap. Tujuanlah untuk mereka membina dan ini pandangan sebelah yang mereka kuasai. Sudah berlubang di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan mereka akan membina apa yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Mereka mengatakan Nabi Sulaiman AS membina temple. Bohong. Nabi Sulaiman membina Masjid Al-Aqsa.
Tetapi dengan harapan mereka mengatakan di sini tempat Solomon Temple dan mereka tidak sebut Masjid Al-Aqsa. Sebab untuk menjustifikan mereka membina bangunan ini. Mereka sebut ini bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Mereka sebut Solomon Temple. Ataupun mereka sebut Third Temple sebab bangunan yang dibina oleh Nabi Sulaiman diruntuhkan oleh kerajaan Babylon. Dibina kembali oleh Zulkarnain. Diruntuh balik oleh Raja Titus. Dan lepas kejatuhan tersebut, maka mereka ingin membina kali ketiga yang mereka sebut The Third Temple. Dan sekarang mereka mengatakan Al-Masih ataupun Messiah mereka akan muncul tahun ini. Dan Temple, Solomon Temple mesti dibina tahun ini. Lebih lagi, lembu merah telah dilahirkan. Lembu merah ini ialah tanda bahawa Third Temple harus dibina tahun ini juga. Siapa yang merintah Israel mesti membina Third Temple. Sebenarnya Allah mengatakan bukan lembu merah, lembu kuning. Kisah Bani Israel dengan lembu yang Allah suruh sembelihkan lembu kuning. Mereka sebut lembu merah. Allah sebut lembu kuning ini disebabkan pembunuhan dan sembelih lembu ini dan untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Tetapi mereka tukar menjadi lembu merah yang menjadi tanda kepada pembinaan masjid ataupun Solomon Temple. Begitu jauh mereka lagi. Itulah Yahudi. Tuan-tuan, kita lihat selama ini kanak-kanak dibunuh. Bahkan ada statistik yang saya lupa bawa. Berapa banyakkah kanak-kanak yang dibunuh? Berapa ramakah orang tua yang dibunuh? Selain pada pejuang-pejuang yang bertahankan Masjid Al-Aqsa. Tengok tuan-tuan. Kanak-kanak berdepan dengan kereta kebal mereka yang serba canggih. Dan itulah yang kami dapat lakukan. Orang Malaysia kata, betapa bodohnya kita lawan kereta kebal. Tetapi itu perjuangan. Perjuangan di semua segi. Walaupun dengan sebiji batu. Dan dalam pihak yang lain kita berjuang masing-masing. Dalam penulisan kita berjuang dalam penulisan. Dalam ucapan kita berjuang dalam ucapan. Hatta dengan sebiji batu harus kita berjuang. Daripada mati percuma. Ini dilakukan 70 tahun. Umat Islam menderita di Palestin. Dan Gaza yang sudah tinggal kecil. Dibom siang malam. Tahun lepas menerima mahana yang sangat dahsyat. Dan anak-anak Gaza sentiasa merayakan hari raya dalam ketakutan. Dan hospital kita dihancurkan. Cuba tengok. Bila ada orang sakit di bawah hospital dihancurkan di Gaza. Tuan-tuan yang terlibat, mereka yang terlibat secara langsung lebih faham dari saya. Saya melihat daripada jauh. Dan Palestin terus bermandi darah. Tentera Israel rakus bedil dan bunuh rakyat Palestin. Tak ada siapa yang simpati. Bangsa bersatu tidak bincang. Kalau mereka bincang pun, mereka mengatakan kami bersimpati dengan Palestin. Cukup. Dan tibalah Tufan Al-Aqsa. Ialah respon kepada apa yang berlaku selama ini. Sebab kita lihat dalam CNN, mereka mengatakan, cuba tengok sekarang, orang Palestin pun jahat. Dulu mereka condemn orang Yahudi. Sekarang mereka lebih jahat pada orang Yahudi. Kita beritahu pada dia, baca buku daripada awal, muka awal sampai akhir. Yang kamu baca itu chapter terakhir. Yang kamu baca itu chapter terakhir. Beritahu daripada awal lagi sejarahnya. Seperti mana yang kita lihat sebahagian daripada sejarah malam Islam ini. Dan kami menunggu janji Allah. Kami wa nahnu ala mau'id al-fatih al-mubin. Dan kami pertahankan Masjid Al-Aqsa dengan segala darah dan jiwa kami. Oleh sebab itu kita lihat Hamas telah memberikan amaran berkali-kali, jangan sentuh Masjid Al-Aqsa, jangan bakar Masjid Al-Aqsa, jangan runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Tapi mereka sengaja permainkan dan sekarang ialah respon kita. Ini menteri mereka sengaja apabila mereka melalui dan tempat yang dilarang untuk orang Yahudi masuk, mereka sengaja masuk dengan angkuh dan menerima respon yang pelbagai daripada seluruh dunia, termasuk Malaysia. Kita juga condemn. Perdana Menteri ketika masa itu juga condemn peristiwa ini. Mereka sengaja untuk melakukan provokasi. Tujuanlah mereka untuk jengkau, untuk menarik Kubah pada tahun itu. Tetapi tidak berlaku. Mereka telah bersedia dengan jentolak untuk merobohkan Kubah Masjid Al-Aqsa. Tetapi tidak berlaku. Lebih lagi apabila dengan sombongnya mereka mengatakan Palestin sudah tidak ada lagi.
Palestin tidak ada lagi. Jangan sebut Palestin lagi. Inilah the ultimate. In ultimate, the last straw. Only the last straw can break the camel's bone. Itulah yang berlaku sekarang. Tuan-tuan, Hamas pada tahun 15, mereka memberikan amaran terakhir. Amaran terakhir diberi pada 15 Mac yang lepas. Lepas ini, kami tidak akan beri amaran lagi. Kami akan bertindak dan memang bertindak pada bulan Oktober. Kita lihat bagaimana umat Islam selepas kita beri amaran, mereka terus melakukan kemungkaran. Mereka menzalimi mereka yang sedang bersolat. Mereka yang sedang beriktikaf. Dan ini pemenangan selepas diberikan amaran. Dan kita menunggu kemenangan yang nyata. Fathul Mubin. Dan inilah ayat yang dibaca oleh mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Dan sesungguhnya kami memberikan pembukaan kemenangan dengan kemenangan yang jelas. Dan itulah tuan-tuan, barangkali masih banyak perkara yang tidak dapat diungkapkan. Dan barangkali itulah sebagai satu sinopsis kepada apa yang berlaku. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intibar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.